Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan membincangkan tentang kemahiran proses sains yang dikenali sebagai berkomunikasi. Bagi memudahkan sebutan, saya akan nyatakan sebagai komunikasi. Jadi murid-murid, komunikasi ini ciri-cirinya adalah menerima, memilih, menyusun dan menyatakan maklumat atau idea. Daripada ayat panjang-panjang ini, saya boleh mudahkan bahawa komunikasi ini ialah awak ataupun saya ataupun ibu bapa anda menyampaikan maklumat ataupun menyatakan kehendak kepada orang lain. Jadi, seperti saya sedang mengajar anda sekarang, bermaksud saya sedang menyampaikan maklumat kepada anda dan ini juga boleh dikenali sebagai komunikasi. Komunikasi ini boleh terjadi dalam banyak bentuk. Kalau saya berikan di sini sekarang, terdapat beberapa contoh komunikasi seperti tulisan, suara, jadual, graf, rajah dan model. Jom kita lihat setiap satu contoh bagi komunikasi ini. Seperti yang saya paparkan sekarang, terdapat satu teks ataupun ayat yang menyatakan tentang pencemaran udara menyebabkan masalah pernafasan. Bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan dipengaruhi oleh kadar pencemaran udara. Melalui ayat ini, terdapat beberapa maklumat yang harus kita fahami. Yang pertama, ia tentang pencemaran udara dan masalah pernafasan. Ia juga berkenaan dengan bilangan orang yang mengalami masalah pernafasan. Tiga maklumat ini dinyatakan dalam bentuk tulisan, yang mana kita memerlukan kemahiran membaca bagi memahami maksud maklumat ini. Masalah akan berlaku gagal berkomunikasi jika salah satu daripada pembaca tidak dapat memahami maksud yang disampaikan, sama ada mungkin mereka tidak boleh membaca ataupun teks itu kabur untuk dibaca. Jadi dalam keadaan ini dikenali sebagai gagal berkomunikasi. Jadi tidak semestinya komunikasi itu akan sentiasa berjaya. Boleh jadi komunikasi itu gagal kerana masalah pemahaman maklumat. Jadi sekiranya saya sedang mengajar anda dan anda tidak memahami apa yang saya mengajar, ini bermaksud maklumat yang saya cuba sampaikan kepada anda itu adalah gagal dan komunikasi kita juga tidak berkesan. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Ini ialah contoh perbualan yang biasa berlaku antara mungkin saya dengan anda ataupun anda bersama dengan rakan anda. Jadi pertukaran maklumat ini dikenali sebagai komunikasi secara lisan. Yang penting, komunikasi ini mesti difahami antara pasangan komunikasi. Jika saya sedang berbual dengan anda dan anda memahami maksud maklumat yang saya sampaikan, itu bermaksud komunikasi di antara kita telah berjaya. Tetapi, jika saya sedang berbual dengan anda menggunakan bahasa yang anda tidak fahami, ini bermaksud komunikasi kita gagal kerana tiada perpindahan ataupun tiada pertukaran maklumat di antara saya dengan anda. Contoh yang ketiga ialah dalam bentuk jadual. Komunikasi dalam bentuk jadual ini biasanya adalah ringkasan daripada data. Biasanya apabila mengumpul data, data ini seakan sangat banyak dan sukar difahami. Jadi, untuk mudah difahami, data-data ini boleh diringkaskan ataupun maklumat-maklumat boleh diringkaskan secara jadual. Jadi, seperti contoh yang dipaparkan sekarang, merupakan panjang bayang-bayang bermula daripada pukul 8 pagi sehingga 4 petang. Jadi, di antara 3 sela masa ini, 8 pagi, 12 tengah hari, 4 petang, kita nampak perubahan panjang bayang-bayang daripada 20 cm berubah kepada 2 cm
dan kembali kepada 20 cm menjelang pada pukul 4 petang. Jadi data ini telah diringkaskan bagi mudah berlakunya komunikasi. Jadi salah satu daripada cara berkomunikasi dikenali sebagai cara jadual. Jika tidak secara jadual, maklumat-maklumat juga boleh diringkaskan dalam bentuk graf. Paparan yang saya sedang tunjukkan kepada anda sekarang adalah ringkasan data ataupun ringkasan maklumat daripada jisim sampah yang dikutip daripada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Jadi kita boleh fahami dengan lebih mudah bahawa jisim sampah semakin banyak daripada Isnin sehingga Khamis. Untuk menjadikan komunikasi itu lebih menarik dan mudah diingati juga, maklumat-maklumat boleh disampaikan dalam bentuk gambar dan lakaran. Lakaran yang seperti saya paparkan ini menunjukkan pertukaran gas oksigen kepada karbon dioksida apabila pernafasan manusia dan tumbuh-tumbuhan berlaku. Dan akhir sekali, komunikasi juga boleh dizahirkan atau ditunjukkan dalam bentuk pembinaan model. Seperti gambar sekarang ini, gambar ini menunjukkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui daripada kincir angin dan kincir air dalam bentuk pembinaan model. Secara kesimpulan tentang isi pelajaran kita hari ini adalah berkenaan dengan komunikasi ialah sebarang bentuk penyampaian maklumat. Maklumat ini mungkin boleh dalam bentuk tulisan, perbualan ataupun rajah, graf serta model. Yang paling penting, komunikasi ini berjaya jika penerima maklumat memahami. Jika penerima maklumat gagal memahami, maka komunikasi itu gagal. Seperti contoh, saya mengajar anda sains. Jika anda tidak dapat memahami maksud pelajaran sains pada hari itu, bererti komunikasi saya gagal dengan anda. Jadi, saya harap komunikasi yang kita jalankan sekarang berjaya dan anda dapat menerima maklumat tentang maksud intipati komunikasi. Itu sahaja pelajaran kita tentang hari ini, dan yang paling penting, komunikasi yang baik adalah dalam bentuk yang ringkas dan jelas. Jadi sebaiknya nota, perbualan, percakapan kita akan dalam bentuk yang mudah difahami dan ringkas supaya penerima maklumat dalam bentuk yang jelas. Sekian sahaja pelajaran kita. Sekian, terima kasih.